وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر وربي تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita bertemu sekali pada malam ini nak menyambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga ayat larangan. Hari ini insya-Allah kita nak melihat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dan melihat pada ayat yang ke-109. Ayat 109. Pada muka surat 17. Muka surat 17. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-109. Baik. Tu baca. Haji Ayah ada ke? Ada? Oh, ada. Alhamdulillah ada. Suara tersangkut buku dia tak jalan, dia punya mouse. Baik, kita baca ayat ke-109 pada muka surat yang 17. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. Terjemahan. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sebelum kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Ayat yang ke-109, kita menyambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga ayat larangan. Kalau kita lihat sebelum ini, kita telah bincang ayat yang ke-104 di atas surat yang sebelum itu, iaitu berkaitan dengan perkataan dan juga mendengar, fokus kepada apa yang hendak disampaikan. Dan akibat daripada itu adalah walil kafirin azabun alim, orang-orang yang ingkar, tidak mahu menjaga perkataan mengikut apa yang Allah perintahkan dan tidak mahu fokus kepada apa yang hendak disampaikan, maka jadilah dia orang-orang yang ingkar, dan untuk orang-orang yang ingkar ini Allah telah sediakan untuk mereka azabun alim, azab yang pedih. Baik. Kemudian ayat yang ke-109. Pada bahagian mana yang kita nak lihat? Baik. Pertamanya, ayat ini menceritakan tentang wadda kathirum min ahlil kitab. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi
menjadi kafir. Sedikit asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun pada sekumpulan orang-orang Yahudi. Sekumpulan orang-orang Yahudi. Baik. Kenapa? Kerana diriwayatkan bahawa mereka berkata kepada Huzaifah bin Al-Yaman dan juga kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum setelah terjadinya perang Uhud. Pada perang Uhud, siapa yang menang? Orang musyrik ke ataupun orang Islam? Islam. Musyrik. Perang Uhud. Perang Uhud musyrik. Uhud musyrik, Ustaz. So itu perang Badar. Badar dimenangi oleh orang Islam. Kemudian datangnya perang Uhud yang dimenangi oleh orang musyrik, orang kafir. And yang mana di perang Uhud inilah yang asalnya nak menang dah kan? Asalnya nak menang dah. Tetapi akhirnya apa? Pasukan pemanah Dikabul oleh harta. Turun daripada tempat mereka kerana melihat harta rampasan atau ghanimah telah ditinggalkan. Lalu siapa yang ambil tempat tu atas bukit tu? Hamzah orang kafir yang Orang ambil muslimin tempat. orang musyrikin. So orang musyrikin, orang kafir ambil tempat tu balik. Diketuai oleh siapa? Abu Sufyan Walid. Diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. So bila nampak dah turun, Khalid Walid nampak, so dia pun patah balik ke belakang, naik ke atas bukit itu dan menyerang orang Islam yang ketika itu berada di bawah, sedang melihat ataupun mengambil ataupun mengumpulkan harta rampasan perang. Dan ketika itu Nabi SAW terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh pihak tentera musuh, sehingga kan Nabi punya muka terkena panahan besi. Nabi jatuh dalam tu, terkena tebing yang dibuat itu, ada perangkap, kemudian dihujani dengan pedang daripada tentera musuh. Kemudian para sahabat berkerumun nak melindungi Nabi SAW, dan ketika itu para sahabat kata bila tengok muka Nabi lepas daripada habis perang tu, dia kata dia tak tahu mana satu muka Nabi, mana mata, mana hidung, tak boleh nak cakap. Sebab apa? Muka Nabi penuh dengan darah, dipenuhi dengan darah, dan ada Nabi punya topeng besi itu termasuk ke dalam rahang, masuk ke dalam, dan digigit oleh seorang sahabat, saya terlupa nama dia, untuk mengeluarkan besi yang tertusuk dalam pipi Nabi itu hingga patah. Gigi depan dia semua patah. Masya-Allah. Dia gigit nak bagi bawa keluar besi tu, gigi depan dia semua patah. Dan para sahabat kata, melihat sahabat yang giginya patah semua ni, dia kata muka sahabat tersebut lebih handsome daripada waktu dia ada gigi tu. Lebih handsome daripada waktu yang dia ada gigi. Saya tak ingat nama sahabat tersebut. Tapi itulah dia perang Uhud, yang mana orang-orang musyrikin berbangga dengan kemenangan mereka, dan sudah tentu juga orang-orang Yahudi. Maka sebahagian daripada orang Yahudi berkata kepada Huzaifah bin Al-Yaman dan juga Ammar bin Yasir, dia kata, kalaulah agama kamu ini agama yang benar, kenapa kamu lari? Kan, maksud dia, kenapa lari ketika peperangan Uhud tu? Kenapa lari? Kan? Maka kembalilah ke agama kami ini. Kamu akan mendapati dia adalah ahda sabila, jalan yang lebih berpetunjuk, jalan yang lebih lurus daripada agama yang sedang kamu anuti ini. Akan tetapi Ammar bin Yasir dan Huzaifah bin Al-Yaman sudah tentu, dia kata, macam mana kami boleh sanggup nak memutuskan janji kami ini. Kami tidak akan sekali memutuskan janji ini. Huzaifah kata, amma ana faqad raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan.
Adapun aku dah redha Allah itu sebagai Tuhan aku dan Muhammad sebagai rasul aku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama aku, wabil Qur'ani imaman, dan Al-Quran ini sebagai imam aku, Dan Muhammad wa Rasulan. wabil Ka'bati qiblatan, dan Ka'bah itu sebagai kiblat aku, wabil mu'minina ikhwanan, dan orang-orang beriman itu adalah saudara-saudara aku. Maka Huzaifah bin Al-Yaman setelah itu dengan Ammar bin Yasir pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang perkara ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka berdua, Huzaifah bin Al-Yaman dan juga Ammar bin Yasir, kamu berdua telah melakukan sesuatu yang betul dan kamu telah berjaya. Maksudnya telah melepasilah ujian tersebut dan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu turunlah ayat ini yang Allah ceritakan berkaitan dengan orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain menyatakan setelah mereka menang daripada perang Uhud itu, maka mereka membuat syair-syair. Orang dulu kan suka syair. So dia buat syair-syair yang mengejek, menghina Nabi dan juga orang Islam yang kalah dalam perang Uhud itu. Maka Allah turunkan ayat ini. Allah kata banyak di antara ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani itu, mereka suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Itu yang dilakukan oleh sekumpulan daripada orang Yahudi, nak suruh sebahagian sahabat balik ke agama diorang. Sebab apa, diorang dah menang. So diorang ada point lah. Dan kalau agama kamu betul, maka sudah tentu kamu akan menang. Dia macam ayat orang Yahudi waktu tu lah. Ingat tak waktu dia dalam surah Al-Mujadalah tu, pasal bagi salam tu. Pasal dia bagi salam dekat Nabi. Dia bagi salam bukan dengan cara salam yang Allah suruh tu. Wa idza hayyitum Mujadalah. Dan apabila mereka berjumpa dengan kau, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Dan apabila mereka berjumpa dengan kau wahai Muhammad, mereka memberi salam kepada engkau dengan salam yang diajarkan oleh Allah. Lepas tu apa dia orang cakap? Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad adalah utusan Tuhan, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Maka orang Yahudi dia suka sebut-sebut perkara yang begini. Sebab apa? Sebagai hujah kepada mereka. Kalau betul dia orang ni macam tadi, kalau betul agama kamu ni benar, sudah tentu kamu akan menang, Allah akan tolong. Katakan tapi kamu kalah dalam perang, so bermakna agama kamilah yang benar. Di sini dia dah cakap tak elok dekat Nabi. Maka kalau betul lah Muhammad itu utusan, sudah tentu kami ni dah kena seksa dah. Tapi kami elok je, tak kena apa-apa pun. Tak kena seksa. Maka Allah turunkanlah ayat ini, beritahu kepada Nabi SAW. Poin yang kita nak melihat pada ayat ini adalah pada pertengahan ini Allah kata fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Maafkanlah dan biarkanlah. Dua perkataan ini dia adalah perkataan yang berbentuk kepada suruhan. Allah sebutkan perkataan yang berbentuk suruhan. Allah perintahkan kepada dalam ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, kan fa'fu wasfahu, agar fa'fu maksudnya adalah apa? Maafkanlah dan wasfahu maksudnya biarkanlah.
biarkanlah. Baik, perkataan afu secara umumnya maknanya adalah maafkanlah. Dan dalam bahasa Arab kalau kita lihat pada perkataan fa'fu, apa yang dimasukkan dengan afu, dia adalah kemaafan yang diberikan tanpa membalas. Kemaafan yang diberikan tanpa membalas. Maksudnya seseorang itu bila orang dah tak buat baik kat dia, dia maafkan tanpa dia membalas apa yang orang tu lakukan kepada dia. Dia tak balas. Oh, maksudnya tak ada dendam lah. Dia bukan tak ada. Bukan macam mana? Baik. Kalau dia maafkan tapi dia tak nak lah balas. Macam tu lah. Perbincangannya sebab ada beberapa perkataan dalam Al-Quran kan, dan bila lihat pada sirah nanti pun ada perkara-perkara yang dibincangkan berkaitan dengan maafkan. Dan satu lagi kita ada perkataan dalam Quran apa? Perkataan ghafara. Perkataan ghafara. Ghafara maksudnya apa? Ampunkan. Yang ada dalam Quran ghafur ataupun faghfiru. Maksudnya ampunkanlah. So apa beza ampunkanlah dan juga maafkanlah, kan? Kita doa Rabbana ighfir lana, ya Allah maafkanlah kami, ampunkanlah kami. Baik, perkataan afu dia adalah kemaafan yang diberikan tanpa membalas perbuatan yang telah dilakukan. Baik, adakah kemaafan itu diberi dengan tanpa ada rasa dendam, kan? Sebahagian menyebutkan bahawa kemaafan itu, afu itu diberikan tanpa niat untuk membalas, ataupun dia mungkin ada tergerak hati untuk balas dan dia mampu untuk nak balas, akan tetapi dia memilih untuk tidak balas. Adapun dari sudut dendam, dia adalah perasaan yang mungkin ada tetapi dia tetap tahan diri dia daripada mengambil apa-apa tindakan. So dia maafkan dan mulut dia apa? Mulut dia senyap je. Tak cakap apa-apa, perbuatan dia pun tak ada apa-apa. Dia maafkan sahaja. Wasfahu terjemahan letakkan membiarkan. Dalam tafsir para ulama membawakan ini saya bawakan pendapat sebab sudah tentu ada berlaku khilaf para mufassirin dalam nak membawakan makna fa'fu dan juga wasfahu. Ada khilaf antara mereka. Wasfahu antara makna yang diberikan oleh para ulama tafsir ialah tidak mencela, tidak marah. Maksudnya apa? Tidak membalas dengan mulut, dengan perkataan. Sebab kadang-kadang kita tak membalas dengan perbuatan, tapi kita membalas dengan apa? Dengan perkataan. Mulut tu duk sebut. Engkau nasib baik aku bagi engkau peluang je. Kalau tak memang selamatlah engkau. Engkau ni aku tak nak tengok muka engkau lagi. Macam tu. Dia tak balas dengan perbuatan, tetapi dia balas dengan perkataan. Maka wasfahu, para ulama sebutkan dia adalah dia meninggalkan perkataan-perkataan mencela ataupun mengutuk ataupun mengecam orang yang buat salah pada dia. Dia tinggalkan perkara itu. So, fa'fu dan juga wasfahu, sebagian ulama ada katakan wasfahu dia adalah lebih tinggi dan lebih dalam, lebih luas maknanya daripada fa'fu. Adapun sebagai ulama lain berpendapat bahawa fa'fu itu dia adalah lebih luas daripada wasfahu. Maka dia adalah khilaf yang berlaku antara ulama. Tapi itulah makna yang boleh saya bawakan secara mudah perkataan fa'fu dan juga wasfahu. Baik. Perkataan fa'fu dalam ayat ini adalah suruhan yang Allah perintahkan kepada Nabi dan juga para sahabat. Kita lihat ambil pada skopnya pada Nabi. Sebagian para ulama dia katakan kenapa dia kata wasfahu itu adalah lebih luas maknanya daripada fa'fu,
kan, kerana dia melihat pada ayat yang ada pada surah yang ke-15 ayat yang ke-85. Tidak, pada surah yang ke-15 ayat yang ke-85 pada muka surat 266. Muka surat 266 surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat ke-85 muka surat 266. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Terjemahan. Dan ingatlah, tiadalah kami mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berkhidmat. Dan hikmah. Melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Oleh itu, biarkanlah golongan kafir yang mendustakanmu itu, wahai Muhammad, serta layanlah mereka dengan cara yang elok. Baik. Maka dalam ayat ini Allah suruh fasfahis safhal jamil. Ada safah je perkataan dia. Ada hanya safah. Maksud dia layanlah mereka dengan cara yang elok. Maka sebagian para ulama mengatakan perkataan atau as-safah ini dia adalah lebih tinggi daripada al-afu. Sebab al-afu mungkin dia tinggalkan perbuatan dia je, dia tak balas. Tapi mungkin mulut itu kan bercakap-cakap juga. Akan tetapi safah ini dia tinggalkan perbuatan, dia mencela pun dia tak, perkataan pun dia tak cakap apa-apa, dia senyap je. Dia tak cakap apa-apa. Baik. Fa'fu, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi dan juga para sahabat kepada orang Yahudi ketika itu dalam situasi ayat ini yang cuba melakukan provokasi kepada mereka. Cuba nak provok. Maka Allah perintahkan Nabi untuk memaafkan dan juga untuk membiarkan mereka. Dan disebabkan kalau kita lihat suruhan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi ini, dia berada pada beberapa ayat yang Allah perintahkan kepada Nabi, dan Nabi mengikut apa yang Allah perintahkan kepada dia. Kesannya apa? Kesan daripada kemaafan yang yang Nabi nak terapkan dalam diri di baginda ini akhirnya menjadikan baginda sebagai seorang yang mampu untuk berlemah lembut walaupun kepada orang bukan Islam, walaupun kepada musuh. Kerana baginda berurusan dengan perasaan yang tak apa, kalau dia buat salah aku akan maafkan. Sebab kalau kita berurusan dengan orang dan kita tidak bersedia untuk nak memaafkan, maka kita akan berurusan dengan orang dengan cara yang keras. Kan, aku nak benda ni selesai, aku nak settle benda ni dan dia kena ikut cara yang aku nak. Yang tak bersedia untuk nak bertolak ansur. Akan tapi bila orang yang dalam dirinya itu sudah ada sifat kemaafan dan wasfahu, dan sifat tak apalah kan, berlebih kurang, maka dia mudah untuk nak berurusan dengan orang lain secara lemah lembut daripada perkataan ataupun perbuatan. Kerana sudah tentu bila kita berurusan dengan orang, akan ada situasi yang dia tak kena dengan kita. Pasti akan ada situasi yang tak kena dengan kita. Kan, kita nak buat urusan tu cepat, orang tu lambat pula. Berurusan salah pula buat kerja tu. Kan, careless pula dalam buat urusan tu, tak kena dengan kita. Maka apa yang diperlukan ketika itu adalah sifat kemaafan dan juga berlebih kurang dalam berurusan.
dan akhirnya menyebabkan Nabi SAW berlembut dengan setiap orang. Dengan para sahabat memang sudah tentu, bahkan dengan orang bukan Islam yang tidak menentang, bukan dengan orang bukan Islam yang tidak menentang. Antaranya kita lihat kesan daripada perkara ini, kita lihat pada surah yang ke-3 ayat yang ke-159. Surah ketiga ayat 159. Muka surat 71. Muka surat 71 surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 159. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. Terjemahan. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Dan ampun bagi mereka dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah mesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik. Kalaulah engkau engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka akan lari daripada kelilingmu. Oleh itu maafkanlah. Maka antara penyebab antara perkara yang menjadikan seseorang itu lembut dalam berurusan dengan orang lain adalah sifat maaf. Maka orang yang kalau dia keras, kasar pada sikap dia dengan orang lain, maka sifat pemaaf itu akan susah untuk nak berada dalam diri dia. Dan orang kalau dia rasa dia ni macam bengih sangat ataupun panas baran sangat, apa antara perkara yang perlu dilakukan? Dia perlu selalu memaafkan orang. Sebelum nak berurusan dengan orang, dia kena tanamkan dah siap dalam diri dia, aku nak buat urusan ni, kalau ada apa-apa hal, tak apa, aku maafkan. Kalau ada apa-apa hal, tak apa, aku maafkan. So bila kita datang berurusan dengan orang, dalam keadaan kita dah bersedia dalam diri, apa-apa jadi, aku maafkan. Maka kita akan mudah untuk nak berlembut bila orang tu memang buat salah. Kita akan mudah untuk nak berlembut. Yang menyebabkan seorang tu cepat dia nak naik suara, nak tinggi suara, kan? Sebab dia tak ready untuk nak memaafkan. Dalam kepala dia kena buat sesuatu itu, buat bagi jadi. Buat dengan cara yang macam mana aku dah suruh, dengan cara aku. So dia tak ready untuk nak bagi kemaafan. Akhirnya dia jadi wataknya itu jadi watak yang keras. Maka keras dilembutkan dengan apa? Dengan sifat pemaaf. Sifat yang keras ia dilembutkan dengan sifat pemaaf. Kerana sifat yang keras ini bukan sahaja orang yang memang jauh, orang yang terdekat dengan kita pun akan menjauh daripada kita. Apatah lagi orang yang memang tak ada kena mengena dengan kita, lagilah
makin akan menjauh daripada kita. Sifat pemaaf menjadikan seseorang itu peribadinya lembut, mudah untuk nak berlebih kurang, mudah untuk nak bertolak ansur dengan orang lain. Terutamanya pada siapa? Terutamanya pada kalangan ahli keluarga kita. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, suruhan untuk memaafkan ini, dia adalah satu suruhan yang Allah perintahkan secara lisan yang Allah sebut dalam Quran kepada Nabi, kepada para sahabat dan juga kepada orang Islam, orang beriman secara keseluruhannya. Sedangkan ada perintah yang apa? Dalam Quran kita hanya lihat Allah perintahkan, Allah sebut untuk Nabi. Lalu kita ambil pengajaran daripadanya. Contoh, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada waktu malam solat tahajud. Ayat itu turun pada siapa? Pada Nabi. Ada tak perintah dalam ayat yang lain suruhan untuk bertahajud? Kan untuk umum secara umumnya ataupun turun untuk para sahabat? Tak ada. Kan? Maka ada perintah-perintah dalam Al-Quran, kebanyakannya dia turun sama ada untuk Nabi, lalu kita ambil pengajarannya untuk kita. Dia turun pada orang Yahudi, Bani Israel, dan kita ambil pengajaran untuk kita. Dia turun kepada orang munafik atau orang kafir, ataupun orang beriman sahaja, kita ambil pengajaran daripada. Tetapi suruhan untuk memaafkan ini, Allah turunkan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini kepada Nabi, kepada sahabat, dan juga kepada orang beriman secara umumnya. Kalau kita lihat tentang memberi kemaafan ini, dalam ayat yang tadi, Al-Baqarah yang sudah kita bincangkan, ayat 109, suruhannya kepada Nabi dan juga para sahabat. Dalam ayat ini spesifik Allah sebut untuk Nabi SAW. Dan bila bercerita tentang memaafkan, dia akan tidak lari daripada cerita dalam surah An-Nur, pada surah yang ke-24, ayat yang ke-22. Pada muka surat 352. Muka surat 352, surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-22. Kita baca dulu ayat ni. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia ayat dah hilang. Ya. Dia dah. Sorry. Wala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Terjemahan. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ke-22 surah An-Nur ini dia kisahnya turun berkaitan siapa? Kalau sebut saya rasa semua pun akan tahu kisahnya, kita pernah dengar. Abu Bakar. Masya-Allah, Haji Zainal. Dia turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini.
spesifik ayat ke-22. Kisahnya tentang kisah apa? Tentang yang disebutkan di surah An-Nur ini, kisah Al-Ifk. Al-Ifk pada ayat keberapa disebutkan? Ayat muka surat sebelah tu, ayat 11. Ayat 11. Al-Ifk. Innal ladzina ja'u bil ifk. Maksud al-ifk apa? Berita yang amat dusta. So ayat ini turun berkaitan peristiwa al-ifk. Apakah ia peristiwa al-ifk itu? Dia adalah Aisyah peristiwa, difitnah tu ke? iya betul. Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan seorang Ya. sahabat. Lama Allah tak turunkan ayat memberitahu kepada Nabi SAW ya ataupun tidak. Lama tu daripada rombongan tu tengah nak balik daripada peperangan, dan disebarkanlah fitnah itu dalam kalangan para sahabat, bermula oleh ketua orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah. Kan dia bukan bagi tahu pun, dia bukan sebut Aisyah telah berzina. Dia tak sebut macam tu. Dia cuma kata mana mungkin dua orang yang bersama-sama tapi tak jadi apa-apa ataupun tak buat apa-apa. Yang orang tak nampak. Dua orang yang tak dilihat oleh orang lain dan tak buat apa-apa ataupun tak jadi apa-apa. Dia semua sebut tu je. Dia tak cakap pun Aisyah berzina. Tapi sebabkan apa? Dari mulut ke mulut, akhirnya terkeluarlah kan statement yang akhirnya apa? Aisyah telah berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan. Sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diamkan sampailah di Madinah. Nabi masih diamkan, tak cakap apa-apa. Dan Nabi juga berubah cara layanannya dengan Aisyah. Aisyah perasan. Lalu Aisyah minta hantar ke rumah ayahnya Abu Bakar, kan, sebab tengok Nabi macam dingin je dengan dia kan, dia pun cakap mintalah hantar dekat rumah ayah dia. So Nabi pun hantar Aisyah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terkejut tengok Aisyah balik, dan berlakulah apa yang telah berlaku keseluruhannya, yang mana Aisyah akhirnya pada suatu hari ketika dia pergi untuk nak buang air, dia dengar ada orang tengah bersembang-sembang, dan waktu tu Aisyah baru tahu bahawa dia telah dituduh untuk berzina dengan Safwan. Dia tak tahu sebelum tu. Waktu tu baru dia tahu. Dan perkara itu didengari oleh dari siapa? Aisyah dengar dari datangnya berita itu daripada siapa? Dari seorang yang namanya Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah. Mistah mim namanya mim sin ta ha. Mistah bin Uthathah. Mistah ni siapa? Mistah ini dia adalah seorang yang miskin. Seorang yang miskin, yang mana belanja sehariannya itu ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Mistah ini dia adalah anak saudara Abu Bakar. Anak saudara, makcik dia punya, belah mak dia. Anak saudara belah mak dia. Mistah ini. Dia orang yang miskin, maka Abu Bakar yang tanggung dia. Maka bila tahu berita tentang ini, antara penyebarnya adalah Mistah, maka Abu Bakar kata, mulai hari ini aku takkan lagi bagi engkau duit belanja lagi dah. Aku takkan bagi lagi engkau duit belanja. Maka setelah itu akhirnya Allah turunkan ayat bagi tahu Aisyah, melepaskan Aisyah dia tidak berzina. Ayat 11 tadi turun melepaskan Aisyah daripada membebaskan Aisyah daripada tuduhan zina itu, dan telah diambil hukumanlah kepada orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut dan sebagainya. Dan akhirnya turunlah ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana setelah itu Mistah dia bertaubat, dia minta maaf dan dia bertaubat.
Kan, tapi dalam ayat ini kalau kita lihat apa yang Allah sebutkan tentang Abu Bakar, Allah kata wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Dan janganlah orang yang berharta serta lapang hidupnya. Apa maksud lapang hidupnya? Maksud dia hidup dia senang, betul-betul senang. Was-sa'ah. Hidupnya senang. Tak payah fikir pasal duit, pasal rumah, pasal bisnes, pasal pekerja, tak payah fikir. Hidup senang. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni orang kaya ke? Orang tak kaya? Ya. Orang yang kaya. Sehingga Allah pun sebut, janganlah orang yang dia berharta dan hidupnya itu lapang, kan? Dia bersumpah tak nak memberi bantuan kepada kaum kerabat dan juga orang miskin serta orang berhijrah pada jalan Allah. Kerana Mistah ini daripada kalangan muhajirin. Dia daripada kalangan muhajirin. So, apa yang Allah perintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allah kata wal ya'fu wal yasfahu. Allah kata maafkanlah dia, kemudian lupakanlah kesalahan orang itu. Kalau kita lihat, kita dah pergi 3 ayat, perasan tak makna untuk perkataan wal yasfahu? Ada siapa perasan? Lapangkanlah. Melapang dada tak? Lapang dada, berlapang dada. Dekat Maafkanlah sini, dengan terjemahan saya, dia letakkan lupakanlah kesalahan orang tu. Terjemahan lain letakkan apa? Lapang dada tak. Tak. Lapang dada. Dan Mereka hendaklah maafkanlah dan mereka berlapang dada. Dan hendaklah Lapang mereka dada. berlapang dada. Baik. Kat sini dia letak lapang dada. Saya punya terjemahan letak melupakan kesalahan orang itu. Lupakan kesalahan. Letakkan lapang dada. Ayat 109 tadi terjemahan dia apa? Terjemahannya adalah Lapang dada juga. lapang dada. Terjemahan saya letakkan biarkanlah. Sekejap rasa lapang dada tadi. Terjemahan saya diletakkan biarkanlah. Biarkanlah. Maka untuk perkataan wal yasfahu dalam terjemahan diletakkan pelbagai. Diletakkan Dan berlapang dada lah. berlapang dada juga. Okey, baik. Terjemahan saya diletakkan di ayat 19 Al-Baqarah tadi, biarkanlah mereka. Yang mudah nak fahamnya apa? Perkataan safah ini, kalau Arab, dia buat macam ni. Macam tu. Macam tu. Macam tu, Arab. Kalau safah macam tu. Macam kita ada kotoran kat tangan, kita bersihkan. Kita bersihkan dia. Itu maksud safah. Ada kotoran kat tangan kita sapukan. Arab sampai sekarang dia ada buat isyarat macam ni. Arab sampai sekarang ada. Maksudnya apa? Khalas. Dah cukup, tak ada apa dah. Maksudnya khalas, macam tu. Dia buat style tangan. Baik, maka Allah perintahkan kepada Abu Bakar untuk apa? Untuk lupakan kesalahan, untuk maafkan dan lupakan kesalahan, berlapang dada. Biarkan je orang tersebut. Allah perintahkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq perkara yang sama yang Allah perintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu perintah Allah kepada Nabi dan juga para sahabat, begitu juga perintah Allah kepada orang-orang yang beriman khusus berkaitan dengan perkara ini. Kita lihat pada surah yang ke-64 ayat ke-14 pada muka surat 557. Muka surat 557 surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat ke-14. Surah 64 ayat 14 muka surat 557 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haji ayah mana tu? Haji Haji ayah Amir pun. Kena unmute. Dia pun hilang dari radar ni. Bukan hilang. Dia Tak perasan balik mute. pandang. Merah pun dah tak ada. Oh.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Terjemahan. 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Dan kalau kamu maafkan, wa tasfahu di sini diletakkan dan tidak marahkan mereka. Wa taghfiru serta mengampunkan mereka. Ini suruhan Allah Azza wa Jalla khusus kepada orang-orang yang beriman, dan lebih khusus daripada itu apa? Lebih khusus daripada itu ialah suruhan ini Allah letakkan ketika mana seseorang itu berurusan dengan siapa? Dengan keluarga. Kerana bahagian ini yang mencabar. Kadang orang dengan kawan boleh cakap elok-elok. Boleh maafkan tak apa, kawan datang lambat ke, kawan pinjam tak bayar ke, kawan tak buat macam mana yang disuruh ke, okey. Akan tapi balik je rumah lain tu kan. Isteri dia ke, suami ke, anak-anak ke, hal sikit je habis. Maka suruhan ini Allah berikan kepada orang yang beriman dan Allah khususkan dia dalam keluarga. Dalam keluarga. Agar perlu ada sifat orang-orang yang memimpin di dalam keluarga, sama ada suami ataupun ibu ketika berurusan dengan anak-anak, itu ada sifat memaafkan. Yang mana kita tahu bila dah ready nak memaafkan, maka akan apa? Cara berurusan itu akan lembut. Tapi kalau tak ready nak maafkan, maka itu yang jadi apa? Berurusan itu keras je. Keras. Apa sikit salah pun keras. Nasi tertumpah sikit ke, air tumpah sikit ke, keras dia punya apa? Responnya tu kan. Terus tak payah makan, tak payah minum dah. Pergi duduk dekat luar sana kan. Ataupun kurung dalam bilik. Kenapa keras? Sebab apa? Tidak ready dengan sifat ta'fu itu, memaafkan itu. Maka sifat memaafkan yang pertama yang Allah sebutkan dalam nak berurusan dengan ahli keluarga. Dan sudah tentu bila berurusan dengan orang luar, itu lagilah perlu perkara yang sama. Akan tetapi kenapa Allah khususkan dengan keluarga? Kerana kita dengan keluarga kadang berbeza dengan kita yang di luar. Kita lebih mudah untuk nak bertolak ansur dengan orang yang di luar, tapi dalam rumah tak. Maka Allah khususkan orang beriman fokus pada keluarga dulu. Sebab keluarga yang nanti Allah perintahkan yang pertama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nak pelihara diri dan keluarga daripada api neraka. So dia bermula daripada rumah. So pendidikan dalam rumah itu sangat penting, dan yang paling penting dalam rumah itu adalah interaksi antara keluarga, dalam keluarga. Interaksi itu yang penting, dan dalam interaksi dia kena ada ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kena ada 3 elemen ini dalam nak berurusan dengan ahli keluarga, dalam nak berinteraksi dengan ahli keluarga. Jika 3 elemen ini diterapkan dalam diri, bila kita dengan pasangan, bila kita dengan anak-anak, kita dah ready untuk nak memaafkan. Kita dah ready untuk tak marah, untuk berlapang dada, untuk biarkan, dan ready untuk mengampunkan. Dekat sini adanya perkataan taghfiru.
mengampunkan. Dan timbul apa beza taghfiru dan juga ta'fu? Apa beza taghfiru dan juga ta'fu? Apa beza ampun dan maafkan? Dan mana satu yang lebih besar? Memaafkan, kita maafkan. Yang tadi kita dah sebutkan, dengan kita tidak membalas, kan? Tak denda ke, tak rotan yang teruk ke, tak cubit dan sebagainya. Watasfahu, kita berlapang dada dengan anak itu. Tak, perkataan mulut pun kita jaga. Kadang kita tak pukul anak, kan? Tak pukul pasangan, tapi mulut tu macam-macam cakap dekat anak-anak, macam-macam cakap dekat pasangan. Wa taghfiru, apa fungsi wa taghfiru? Perkataan wa taghfiru dia asal daripada ghafara. Ghafara. Baik. Perkataan ghafara ini Oput. makna asalnya ialah satrun. Asal maknanya adalah satrun. Apa maksud satrun? Maksud satrun adalah menutup. Menutup. Maksud satrun adalah menutup. Sebab itu topi yang dipakai dalam perang itu dinamakan ataupun disebut sebagai milfar. Topi yang dalam Alibaba dan 40 penyamun tu, kan, yang Aziz Sattar pakai topi tu, ataupun yang Sudin pakai topi dia tu waktu dia pergi ambil harta dekat dalam gua tu, kan dia pakai topi tu, topi besi tu. So, itu namanya milfar dalam Arab. Kenapa namanya milfar? Sebab dia menutup, melindungi kepala. Dia menutup, melindungi kepala. Maka perkataan ghafara asasnya, makna rootnya adalah menutupi. Maka masuk wa taghfiru, beza dengan wa ta'fu, masuk beza ampun dan juga maaf dalam ayat ini. Kalau kita lihat daripada teks Arabnya ialah kesalahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak, kita tutup. Apa maksud tutup? Kita jangan ungkit, jangan sebut-sebut lagi. Jangan ungkit, jangan sebut-sebut. Kita maafkan time tu, kita tak balas. Kita jaga mulut tak cakap. Tapi lepas tu nanti ada bunyi-bunyi dia ungkit. Bila lagi sekali buat salah, ungkit semua. Keluar semua yang 10 tahun, 15 tahun dulu kan. Keluar semua balik. Sebab apa? Dia tak ghafara. Dia tak tutup kesalahan tu. Dah tutup. Kalau ke bahasa kita, tutup buku. Dah tutup buku. Jangan buka lagi. Maka kalau 3 elemen ini ada dalam diri seseorang dalam nak berurusan dengan orang lain, terutamanya keluarga, maka ahli dalam keluarga itu interaksinya akan sangat baik dan akan berasa aman. Barulah adanya sakinah, mawaddah dan juga rahmah dalam rumah. Macam mana nak ada rahmah, kasih sayang, kalau tak boleh nak memaafkan, tak boleh nak bertolak ansur, duk ungkit-ungkit? Macam mana? Asyik saya je kerja siang malam, awak tu tak buat apa benda pun. Dan awak tak tolong pun buat kerja rumah. Yang ni awak tahu kerja habiskan duit. Ungkit. So bila nak ada rasa kasih sayang tu dalam keluarga, tak boleh nak timbul. So apa? Tak ada wa taghfiru. Macam mana nak aman damai kalau tak ada sifat memaafkan antara dua pasangan, antara ibu, ayah dan juga anak-anak? Mesti akan ada perselisihan. Mesti akan ada perbezaan. Kita bila pergi makan, satu keluarga, tak ada order semua menu yang sama. Semua order kedai kan, ada 5 orang, 5-5 nasi goreng kampung. Ataupun 5-5 mi goreng. Tak. Mesti setiap orang tu akan order yang lain-lain. Air pun tak ada semua sama. Semua teh ais. Tak. Ada lain-lain selera dia. Maka dia perlukan kepada tasfahu. Bertolak ansur. Berlebih kurang. Bila berurusan dengan orang lain. Dan ini rahsia bagaimana nak wujudnya ketenangan, sakinah, mawaddah, perasaan cinta yang mendalam daripada dalam hati, daripada lubuk hati, dan juga rahmah, kasih sayang dalam keluarga. Allah sebutkan perlu ada pada diri orang beriman
maaf, berlebih kurang, bertolak ansur, berlapang dada, dan juga menutup kesalahan orang lain dengan tidak mengungkit. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ayat tu, Silakan. yang hujung itu, Allah Maha Pengampun dah. Fa inna Allah ghafurur rahim. Maknanya kalau kita ada sifat tiga-tiga tu, walaupun orang tu ada salah dengan kita kan, anak-anak kita ke, suami kita ke, maknanya kalau kita berlapang dada macam tu, Allah pun akan ampunkan dosa kita. Baik. Soalannya, Saya faham macam ni. Maksudnya Allah suruh kita ampun, orang suruh kita berlapang dada. Sedangkan Allah pun ampunkan kita. Macam tu maksud. Saya faham macam tu lah. Betul. Oh, saya tak biar Ustaz jawab dulu lah. Saya nak dengar jawapan Ustaz. baik. Sebab ini bab yang ni, kalau sedangkan Allah ampun kita tu, apa-apa yang lain tu pun Allah ampunkan kalau kita minta ampun kan. Yeah. Sebab ni kita mengampunkan orang dalam konteks ayat ni. Dalam kes apa ni lah yang kita berlapang dada dengan anak-anak kita ni, dengan suami kita ke, dengan ahli keluarga yang lain ke kan, adik-beradik ke kan. Ya. Adakah maksud ayat tu, maksud Allah tu, Allah Maha Pengampun tu, memanglah dia katakan sifat dia memang Maha Pengampun kan. Tapi ada same time, adakah kita akan diampunkan? Sebab itulah saya nak dengar daripada Ustaz lah jawapan. Dalam ayat tadi kita bincangkan tentang Abu Bakar As-Siddiq itu, Allah sebutkan wal ya'fu wal yasfahu. Surah ke-24 ayat ke-22 tadi, buku surat 352. Allah perintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allah kata maafkanlah dia dan lupakanlah kesalahan mereka itu. Kemudian Allah sebut di penghujung itu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Allah tanya. Kamu tak nak ke Allah juga mengampunkan kamu sebagaimana kamu memaafkan orang lain, berlebih kurang dengan orang lain? Tak nak ke Allah pun buat perkara yang sama dengan kamu? Dan Allah tutup dengan wallahu ghafurur rahim, sama dengan ayat tadi. Allah tutup dengan pada penghujung ayat menyatakan sifat dia yang ghafur, Maha Pengampun, dan rahim, yang maha penyayang. Maka bila seseorang itu kan dalam ayat ini Allah sebutkan bila ayat ini Nabi SAW baca kepada Abu Bakar, Abu Bakar terkesan dengan bahagian ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Adakah kamu tak nak, adakah kamu tidak suka Allah mengampunkan kamu? Maka ketika itu Abu Bakar terus mengampunkan, memaafkan Mistah tadi itu yang menyebarkan fitnah itu, dan dia kata kepada Mistah, mulai hari ini aku akan beri nafkah, aku akan beri belanja kepada engkau abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya dia akan bagi. Dia takkan lagi ada waktu yang dia akan potong, tak, selama-lamanya dia akan bagi. Sebab apa? Kerana dia yuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dia nak sangat Allah ampunkan dia, maka dia terus akan bagi belanja kepada Mistah itu selama-lamanya. Oh, maka Allah, maknanya on top of sakinah, mawaddah apa semua dengan keluarga tu, dengan perbincangan dengan keluarga apa-apa tu akan lebih mudah sebab tak ada kekerasan apa semua kan. Jadi at the same time dia pun dapat diampunkan dosa dia kan. iya betul. Kerana So, ada orang bila dia dah memaafkan, dia dah berlebih kurang, dia tak mengungkit lagi salah orang, tetapi tetap ada masalah dalam keluarga dia. Kan? Dia tak rasakan sepenuhnya sakinah, mawaddah, rahmah dan keluarga dia, dia tak rasa. So dia rasa, apa yang aku dapat? Aku dah maafkan orang dah. Aku dah berlebih kurang, aku dah tak mengungkit dah orang punya salah, tapi dia tak rasa ketenangan dalam keluarga dia. Maka apa yang dia akan dapat? Perkara yang dia pasti akan dapat adalah keampunan daripada Allah. Allah akan berlebih kurang dengan dia dan Allah akan ampunkan dia. Itu pasti. Sebab apa? Sebab Allah berurusan dengan hamba-Nya sebagaimana hamba itu berurusan dengan orang lain. Itu konsepnya. Allah akan berurusan dengan hamba-Nya sebagaimana hamba itu berurusan dengan orang lain. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang tunaikan hajat saudara dia, Allah akan tunaikan hajat dia.
Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang dia tolong hamba, siapa yang dia menolong saudaranya, Allah akan tolong dia. Sebab apa Allah tolong dia? Sebab dia tolong saudaranya. Selama mana dia menolong saudaranya, selama itu Allah akan menolong dia. Allah sebutkan dalam Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala orang itu dia berpaling daripada Allah, tak nak dengar cakap Allah, apa yang Allah akan buat? Azaghallahu qulubahum. Allah juga akan berpaling daripada dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati dia dah memang ada penyakit, dia tak nak baiki. Apa kesan dia? Allah tambah lagi penyakit. Allah berurusan dengan seseorang itu dengan sebagaimana cara dia berurusan dengan orang lain. Jika dia dengan orang lain, dia suka memaafkan, dia suka berlebih kurang, dia tak mengungkit kesalahan orang lain, maka begitulah yang Allah akan lakukan kepada dia nanti di akhirat terutama. Balasan yang lain di dunia, Allah akan bagikan dia ketenangan, lapang dan sebagainya, itu bahagian yang lain. Tapi yang pasti di akhirat itu yang dia akan dapat. Dan sebagaimana seorang sahabat yang satu hari dia masuk dalam masjid, kita pernah dengar kisah ini, yang Nabi kata dia ini adalah ahli syurga. Maka pergilah seorang sahabat kepada orang tersebut minta nak bertamu di rumah dia. Maka sahabat tersebut tidur di rumah orang tu berapa hari? 3 malam. 3 malam. Dan dia tengok orang ni bangun tahajud pun tak. Kenapa sahabat ni tengok orang ni bangun tahajud ke tak? Sebab bagi para sahabat, bangun tahajud itulah dia ibadah yang paling tinggi sekali. So bila dia dah 3 hari, dia tengok orang ni tak bangun tahajud, 1 malam pun tak bangun dalam 3 hari itu, dia pun pergilah. Akhirnya nak balik, dia pun jumpa orang tu, dia kata, apa yang amalan yang engkau buat? Sebab aku tengok engkau tak ada pun bangun solat tahajud. Dia kata, aku tak ada buat apa-apa amal yang istimewa. Apa yang 3 hari kau duduk sini, kau tengok aku, itulah dia apa yang aku buat. Yang solat fardu itu je, tahajud tak buat pun. Apa yang kau tengok itulah dia yang aku buat. Tak ada yang ekstra-ekstra, tak ada. Yang lain daripada yang lain, tak ada. Kemudian sahabat tanya, betul ke itu je yang kau buat? Sebab Nabi memberitahu bahawa engkau adalah orang yang akan mendapat ganjaran yang istimewa. Maka dia kata, itu je yang aku buat. Dan ada satu perkara yang aku buat adalah setiap kali sebelum tidur, aku ampunkan orang. Aku maafkan semua orang. So, kesannya dapat di mana? Mungkin di dunia dapat, mungkin tak dapat. Tapi di akhirat pasti tak dapat. Di akhirat pasti dapat. Maka orang yang ketika di dunia, dia berlapang dada, dia memaafkan orang lain, dia bermudah dalam berurusan. Dia mungkin tak dapat kebaikan di dunia, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Mungkin dia nampak kesan dia, mungkin dia tak nampak kesan dia. Tapi di akhirat pasti tak dia akan dapat keampunan dan Allah akan berlebih kurang dengan dia, pasti dia akan dapat. Maka sifat pemaaf kepada orang lain ini, dia adalah antara sifat yang Allah sebutkan yang ada pada orang-orang yang bertakwa. Kita lihat ayat yang terakhir malam ini pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133, ayat 134 pada muka surah 67. Surah 67, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133, 134, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Terjemahan. Satu, tiga, Ustaz. 1, 2, 3 betul. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa tenang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Baik. Allah sebutkan maaf sebentar. Baik. Allah sebutkan dalam ayat ini uiddat lil muttaqin, Allah sediakan syurga itu. Allah suruh bersegera kepada keampunan daripada Tuhan dan syurga yang seluas langit dan bumi. Allah sediakan itu untuk orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan ciri orang bertakwa. Pertama, yunfiqun fi sarra' wa dharra. Maka mendermakan hartanya masa senang dan juga masa susah. Bukan tunggu kaya baru mereka berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Kadhiminal ghaidh maksudnya apa? Menahan kemarahan. Ini nama Ustaz Kazim ni, Kazim ni. Dia menahan kemarahan. Kemudian wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Perkataan al-afin kalau kita ada sudut bahasa. Isim, fi'il, harf. Isim. Isim. Tandanya apa? Didahului Alif lam. Tanda lain dia diakhiri dengan Ya nun. Ya nun baris. Baik. Isim menunjukkan sesuatu apa? Yang tetap dan teguh tak berubah. dan Tak berubah. maksudnya sifat pemaaf dalam diri orang ni berubah-ubah? Tidak. Tengok mood dia? Tidak. Tengok orang? Tak. Tengok keadaan? Tengok tempat? Tak. Bulan Ramadan juga dia jadi pemaaf? Tak. Ya. Dekat luar je ke dia jadi pemaaf? Tak. Dalam Tidak. rumah pun dia akan pemaaf juga. Waktu dia good mood je ke dia akan jadi pemaaf? Tak. Waktu dia tengah bad mood pun dia akan memaafkan. Ini malaikat ke Ustaz? Tak. Bukan. Ada ke orang macam ni Ustaz? Ada sebab itulah sebut. Sebab bila dia bertakwa dia akan jadi macam tu lah Ustaz kan? Ya. Ada sebab tu Allah sebut lil muttaqin, orang yang bertakwa, dan memang dia adalah manusia. Malaikat dia tak ada yang paling bertakwa ke, malaikat yang beriman ke, malaikat yang muslim ke, tak ada. Malaikat dia semua sama level. Malaikat semua sama level. Ini manusia sahaja. So siapakah dia? Orang yang bertakwa. So diciri orang yang bertakwa, sifat pemaafnya dia tak kira apa pun. Kita rasa macam susah. Kita rasa macam susah. Sebab apa? Sebab kita belum sampai. Tapi kalau orang yang dah sampai ataupun menuju ke tempat itu, dia rasa perkara itu perkara yang tidak mustahil. Kan? Macam perkara-perkara yang kita dah capai pada hari ini yang dulu kita rasa aku tak sangka lah. Kan? Rupanya hari ini aku pun sama juga merasa. Aku pun dapat juga. Kan? Maka al-afina 'anin nas itu Allah sebut ada. Beza dengan yunfikun. Yunfikun dalam bentuk apa ni? Fi'il. Macam mana tahu fi'il? Ya. Dia depan dari atas. So ini fi'il. Ini dalam bentuk kata kerja. Ini dalam bentuk isim. Al-kadhimin ini pun dalam bentuk isim. So memang ada dalam diri dia itu. Dia macam mana? Perkara ini didapati oleh siapa? Di penghujung ayat ini Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyintai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin asal katanya daripada apa? Ihsan. Muhsin. Daripada muhsin itu daripada ihsan. Kalau ihsan, apa kita faham tentang ihsan? Baik. Dalam hadis sebutkan apa? Sembah Allah seolah-olah macam Allah ada depan mata.
So maksudnya apa? Buat sesuatu Makam itu, ihsan. Oh, makam ihsan untuk semayang. makam ihsan. Buat sesuatu itu ekstra daripada yang sepatutnya. So mengabdi, sembah Allah itu memang perkara yang semua orang buat yang patut dilakukan. Tapi orang yang sampai kepada makam ihsan, muhsin ini, dia sembah Allah seolah macam dia nampak Allah. So dia ekstra daripada yang sepatutnya. So orang bertakwa, cirinya apa? Cirinya dia buat perkara ni, dia semuanya ekstra daripada orang lain. Orang lain mungkin tahan marah tu sekali-sekala kadang-kadang. Maafkan orang sekali-sekala kadang-kadang. Tengok keadaan. Tapi yang ini Allah cerita tentang orang yang dia dah sampai tahap muhsinin. Bukan lagi tahap mukmin, dia dah pergi kepada muhsinin, tinggi lagi, atas lagi. Kenapa? Kerana ada je orang yang dia solat, tapi dalam masa yang sama dia pemarah, panas baran. Ada orang yang solat, dalam masa yang sama dia tak jaga perkataan dia. Dia tak boleh buat salah, memang kena dengan dia, memang kena baiknya. Kena sembuh dengan dia habis-habis. Tapi dia solat tak? Solat. Tapi orang yang muhsinin, dia buat ekstra, lebih daripada tahap yang sepatutnya. Solat tu solat sebab semua orang memang kena solat. Baca Quran, orang memang kena baca Quran. Tapi ekstranya apa? Sifat-sifat itu semua ada dalam diri dia, kekal. Sentiasa tidak kira masa. Ada tak orang macam ni? Sudah tentu ada. Kalau tak ada, Allah tidak akan Cerita. tidak akan sebut. Ya. Maka kita berusaha Ada 2 nak hari capai. lepas. Ya? Ada yang 2 hari lepas yang anaknya kena bunuh tu dengan cucunya, dia reda. Patutnya dia kalau ikut kisos dia bolehlah gunakan bunuh dia. Tapi sebetulnya Allah maafkan lebih daripada itu. Mau kita lebih daripada itu. Jadi kita sampai ke kisos nanti. Masya Allah. Masya Allah. Kan? Kisah orang yang pun ada berlaku juga sebelum ni kan? Kan Mak Kat Saleh. Johor. Ini kat Johor. Masya Allah. Orang bunuh cucu dia, dia tak balas balik. Dia Afina ni dia memaafkan. Nak balas tu boleh tak? Boleh. Islam bagi balas. Islam bagi tak balas? Islam bagi balas. Kalau orang yang ada buat salah dengan kita, boleh balas. Tetapi macam mana cara balas? Ikut satu-satulah. Kalau buat satu, balasnya pun satulah. Tetapi yang terbaik adalah apa? Tak payah balas. Yang baiknya adalah tak payah balas. Itu apa kalau kita lihat sebentar. Surah yang ke 42, surah 42 ayat yang ke-40, ni saya bacakan saja. Muka surat 487. Muka surat 487. Surah 42 surah Syura ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Terjemahan, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan suatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Dalam pada itu, sesiapa yang memaafkan kejahatan orang lain dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini ada tiga perkara. Pertama, orang yang bila orang lain, ni kisah tentang apa? Kisah tentang kalau orang buat jahat dekat kita, buat salah dekat kita. Ada 3 tingkatan, ada 3 martabat. Pertama, orang yang dia balas kejahatan itu. Yang kedua, ini orang yang dia ekstra daripada itu. Dia maaf dan buat baik. Tahap yang ketiga, dia zalim. Dia balas lebih lagi daripada apa yang orang tu buat dekat dia. Maka dalam balas kepada orang lain ada 3 tingkatan, 3 martabat yang Allah sebutkan dalam ayat ke-40 ini. Pertama, dia balas balik, dan itu perkara yang dibolehkan, tidak ada masalah. Orang buat salah dengan kita balas balik, tapi kena balas yang sama. Tapi Allah sebut yang terbaik adalah apa? Orang yang dia maafkan dan Buat dia baik buat dapat baik. pahala.
Dapat pahala. Kemudian ada orang yang bawah daripada itu, dia zalim pula. Dia balas berlebih pula daripada kadar yang sepatutnya. Yang mahalnya adalah pada fa'ajruhu 'ala Allah. Balasannya itu akan nanti terpulang kepada Allah. Dan Allah, adakah dia kedekut dalam nak memberi ganjaran? Tidak. Tidak, sudah tentu tidak kedekut. Hai. Dan Ustaz, orang yang saya Ustaz, ini semua orang pinjam duit ke Ustaz? Kita kena ambil nombor 2 juga. kalau kita orang pinjam duit, kalau kita ada kemampuan untuk nak menghalalkan kan, maka kita halalkan. Tapi kalau kita rasa takut orang tu ambil kesempatan atas kita, maka jangan bagi tahu dia aku dah halalkan. Kita sendiri halalkan. Kita cakap tak apa, kalau dia tak bayar, aku halalkan. Dan kalau dia meninggal, bagi tahu pada keluarga dia, kita dah halalkan, dan kita bagi tahu pada keluarga kita yang kita dah halalkan hutang dia pada kita. Tapi Ustaz, yang ada satu kisah yang sahabat yang Nabi bermimpi, yang dia minta Nabi tolong beritahu ke anak dia yang dia ada terhutang tu, kerana dia kata apa, roh dia tak lepas ke macam mana ke? Itu macam mana pula Ustaz? Berkaitan dengan hutang memang itu perihal yang berat, yang memang kena selesaikan. Yang Nabi pun tak solatkan seorang yang ada hutang. Nabi minta selesaikan dulu hutang. Kerana dia memang perkara yang kena diselesaikan antara manusia, sesama manusia. Allah tak boleh settlekan. Itu kena settle sesama manusia. Jadi kalau dia antara maafkan bank, pun, Ustaz, kalau antara bank, kalau kita dengan bank, manusia dengan bank, kalau Sama kita dengan bank, kita dah ada akad kita. Kita dah ada akad. Kita pinjam tu dengan niat kita nak bayar, dan kita ada akad dia kalau kita meninggal dan sebagainya. Adalah cara insurance cover dan sebagainya. Tapi kalau tak ada, kalau tak ada, sebab kita tahu kita pinjam dengan bank tu berbeza dengan kita pinjam dengan kawan dengan orang. saya pernah dengar dia orang kata kalau dengan individu memang kena cuba bayar. Betul. Kalau individu memang kena settlekan. dengan macam apa ni, company ke bank ke, dia kata satu masa nanti bank akan lupuskan. Betul. Beza dengan bank tak apa. Dia ada beza. Bukan maksudnya dengan bank tu tak apa, maksud dia bolehlah buat loan dengan bank, tak, bukan tu maksudnya. Maksudnya dia dengan bank dia lebih teratur bersistem. Kita dah ada akad daripada awal nak bayar berapa banyak, berapa tahun habiskan dan sebagainya. Dan di tengah-tengah tu kita meninggal, bukan pilihan kita nak meninggal pun. Di tengah-tengah tu untuk sebelum habis bayar kan. Akan tetapi bila berhutang dengan orang, kadang orang yang pinjam tu dia ada niat dia kan. Kadang dia rasa bila pinjam tu dah memang tak apalah, aku tahu dia ni kalau aku tak bayar pun dia okey je. Dia tak minta punya, dia senyap je. Dan pelbagai niat lah. Silakan je ya. tak ada Ustaz. Maksud saya tu, kalau dia tahu yang roh dia tu tak diangkat di dalam tubuh. Jadi kita jatuh kesian balik dekat dia pula. Maafkanlah. Itu perihal dia lah. Dia tak kesiankan diri dia. Dan memang sebab itu Quran sebutkan orang yang dia buat dosa dan juga kesalahan. Ini bukan cerita tentang dosa besar, syirik ke, merompak ke, ambil duit orang ke, bukan. Ini dosa-dosa yang kita buat dengan Allah. Al-Quran namakan dia sebagai az-zalimin, orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Dia menzalimi diri dia dengan dosa dan juga kesalahan, sebab nanti dia kena tanggung nanti di akhirat. So bila dia berhutang, dia tak nak bayar, sebenarnya dia tengah menzalimi diri dia. Untuk part kita, kalau katakan situasi Haji Yahya halalkan semua hutang dia, memang dia akan bergembira dekat dunia ni, dia seronok. Terlepas tak payah bayar hutang Haji Yahya. Tapi adakah Haji Yahya tak ada dapat apa-apa ganjaran? Tak. Allah akan bagi fa'ajruhu 'ala Allah. Allah akan bagi ganjaran sebab menghalalkan hutang yang orang hutang kepada kita, dan sudah tentu Allah akan bayar dengan jauh lebih baik daripada apa yang telah kita beri kepada. Tapi kalau dia dah meninggal macam mana Ustaz? Dia dah meninggal, yang terbaik kita halalkan untuk dia. Kita halalkan. Tapi kan kalau Ustaz, kalau dia memang ada niat nak bayar tapi dia tak mampu, dia dah meninggal, roh dia tak terangkat juga ke? Betul. Kalau dia memang ada niat untuk nak bayar, niat nak bayar dan dia berusaha nak bayar tapi dia sampai ke akhir hayat dia tak mampu untuk nak bayar, maka dalam hadis menyebutkan Allah akan bantu untuk dia bayar. Allah akan bantu untuk dia bayar. Nanti ke akhirat Allah akan bantu settlekan. Akan bantu settlekan. Dan kita, contohnya Haji Yahya,
dan kita semua, bila kita beri pinjam duit kepada orang lain, kita bagi pinjam RM100 contohnya. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, inna salaf yajri majra syatrus sadaqah. Sesungguhnya orang yang dibagi pinjam, peminjam, dia bagi pinjam ke orang, maka dia mendapat pahala separuh sedekah. Contoh, kita bagi pinjam ke orang RM100, Allah akan bagi kita pahala. Pertama, pahala kita bagi dia pinjam duit sebab memudahkan urusan dia apa yang dia nak buat, sebab soalnya orang pinjam sebab dalam keadaan yang sesak. Yang kedua, Allah akan bagi pahala separuh. Kita bersedekah tu RM50 dekat dia. RM50 dekat dia. Dan ada dalam perbincangan ulama menyatakan bahawa ia dikira setiap hari selagi orang tu tak bayar. Oh, biasa aja ya, banyak pahala. So kalau orang pinjam RM1,000, kita mampu ke nak infak setiap hari RM500? Masya-Allah. Tak mampu. Sebab itu bila Allah sebutkan fa'ajruhu 'ala Allah, maka balasan ganjarannya nanti Allah, atas Allah. Allah yang akan tanggung. So Allah tak pernah kerikut dengan ganjaran yang Allah nak berikan. Kita tak akan dapat bayangkan berapa banyak yang Allah akan bagi. Mungkin nanti bila kita dah meninggal, kita nampak ganjaran yang Allah berikan itu, kita akan kata, ya Allah, kalaulah kat dunia dulu aku bagi pinjam semua duit aku kat semua orang. Orang tak minta pun aku tanya dia nak pinjam tak? Nak pinjam tak? Kalau kita nampak dia punya. Itu yang terfikir nak buat tu. Ganjaran. Aduh. Masalah dia Ustaz, ilmu ni, ilmu dan kefahaman dalam bidang ni Ustaz. Kita tak pernah siapa bercakap dan tak pernah siapa beritahu, tak pernah siapa cerita kat kita. Saya kalau saya tak masuk kelas Ustaz ni, saya punya pandangan cukup belain Ustaz. Kata banyak bila orang saya masuk kelas Ustaz, Allah tergantung aja ya. Tak bukan bila saya dengar hadis Nabi itu, kemudian saya dengar Ustaz cakap, saya kesian balik kat dia orang ni sebenarnya. Ya. Sebab dia terseksa kan. Roh tak diangkat. Allah. So, kita maafkanlah dia, kita kesian dekat dia nanti. Sudah tentu ganjarannya apa. Kalau kita maafkan orang, Allah akan maafkan kita. Kalau kita kesian kat orang, apa yang akan jadi? Allah akan kesian kat kita. Dan sudah tentu itu sangat-sangat besarlah dia punya balasan. Dan dalam hadis Nabi SAW sebutkan macam mujadalah itulah, lapangkan dia tempat untuk orang apa, untuk orang duduk tu, Allah akan lapangkan kita kan. Exactly. Itulah dia ayat dia. Allah akan berurusan dengan kita sebagaimana kita berurusan dengan orang. Kita lapangkan tempat duduk, tapi Allah lapangkan segenap sudut kehidupan kita. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, mana qasad sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah itu tidak akan mengurangkan harta. Sedekah tak akan mengurangkan harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan. Kadang kita rasa bila kita maafkan orang, kita rasa macam kita ni lemah. Orang lain macam, apa benda lah kau, patutnya kau bagilah dia kau belasah dia balik ke apa ke kan. Orang semua macam tu. Bila memaafkan ni, orang akan pandang macam kita ni lemah. Tapi tak, Allah kata tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain itu melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Di sisi mana? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri dia di depan manusia kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. So yang kita nak kisahkan adalah pandangan Allah Azza wa Jalla. Kita beri keampunan, kemaafan kepada orang lain. Tak kisahlah apa pun, siapa pun. Jangan kita rasa kita ini lemah, tapi Allah akan, sebenarnya hakikatnya Allah akan menambahkan kemuliaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Saya nak menutup perbincangan kita pada malam ini dengan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, la ahadun asbara minallahi ala adza yasma'uhu innahum yaj'aluna lillahi niddan wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada seorang pun yang berada di atas muka bumi ini yang lebih bersabar daripada Allah. Tidak ada. Tidak ada seorang yang berada di atas muka bumi yang lebih bersabar daripada Allah, yang mana dia mendengar sesuatu perkara yang buruk tentang diri dia.
Iaitulah dia mendengar orang manusia ini menyeru perkara-perkara yang lain selain daripada Allah. Sedangkan Allah itu tetap memberi rezeki kepada dia dan tetap terus memaafkan orang tersebut. Kita betapa banyak kesalahan yang kita dah lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi pernah tak harta kita ini dan hari ini buat dosa, esok berkurang? Pernah tak? Tak. Bahkan kadang-kadang bertambah lagi. Sedangkan kita banyak membuat kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi Allah terus menerus bagi rezeki kepada kita dan Allah terus menerus memaafkan kita. Maka sifat pemaaf yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat dan juga kepada orang beriman secara umumnya, Allah telah terlebih dahulu melakukannya. Dengan pelbagai dosa dan juga kesalahan yang hamba-hambanya lakukan pada setiap masa, tetapi Allah terus memberikan rezeki kepada hamba tersebut, kesihatan, darah yang mengalir dalam badan, nafas, udara yang dibernafas dengannya, anggota badannya, serta harta keluarga, Allah terus berikan tanpa ada apa pun yang Allah tarik balik secara terus setelah dia melakukan dosa dan juga kesalahan. Bertambah dosa dan kesalahan yang terus dia lakukan, terus menerus Allah beri rezeki kepada dia. Maka Allah Tuhan yang Al-Afu, Tuhan yang Maha Pemaaf, Tuhan yang Maha berlapang dada dengan hamba-hamba. Maka kita nak mengambil pengajaran daripada ayat yang ke-109 surah Al-Baqarah ini, ayat yang berbentuk suruhan, fa'fu wasfahu, maafkanlah dan biarkanlah, berlapang dada dengan orang lain, terutamanya kepada siapa? Terutamanya kepada ahli keluarga kita sendiri. Itu yang paling utama, dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita dengan kedudukan kita, kemampuan, kekuasaan yang kita ada masing-masing, kita nak berlembut dengan orang lain sebagaimana Allah telah berlembut dengan kita berpuluh tahun ini. Kita nak maafkan orang lain sebagaimana Allah telah memaafkan kita puluhan tahun. Maka pengajaran daripada ayat ini, ayat yang bentuk suruhan, kita nak terapkan kemaafan dalam diri kita dan sifat berlapang dada. Mudah-mudahan dengan perkara itu kita akan mudah untuk nak berlemah lembut ketika mana berurusan dengan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qauli hadza. Ustaz, kejap Ustaz. Ada satu ayat tadi, kalau tak silap saya ayat berapa dah. Di samping itu dia sebut kita memohon maaf untuk orang tu. Ayat surah 3 ayat 159 tadi. Dan mohonlah kemaafan untuk dia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar maafkan dan minta ampun untuk mereka. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad minta ampun untuk para sahabat yang melakukan kesalahan. So nak minta ampun itu lagi ekstra lah. Kan ada kisah yang nak minta ampun untuk yang bukan orang Islam, Allah tak bagi tu. Macam mana? Baik. Itu untuk orang bukan Islam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia minta istighfar, minta ampun untuk ayah dia. Ayah dia kan? Tak boleh. Untuk ayah dia. Tapi Allah tak benarkan perkara tersebut. Ni Nabi minta ampun untuk para sahabat yang melakukan kesalahan. Nabi minta ampun untuk para sahabat. Maka ia dibolehkan. So maknanya kan in a way macam keluarga kita dah meninggal ke apa, kita boleh dah minta pada Allah untuk ampunkan dosa-dosa dia kan. Sudah tentu boleh. Ikut ayat ni lah yang support ni kot. Lepas tu. Ya. Dan itu lebih digalakkan kerana ahli keluarga yang dalam hadis menyatakan ahli keluarga yang boleh nak mendoakan dia yang sampai. Orang lain belum tentu sampai. Begitu juga bacaan Al-Quran, orang lain belum tentu sampai, tapi ahli keluarga sudah pasti sampai. Sebab itu arwah Harundin bila dia diminta, dan juga Ustaz Abu Hassan juga sama, Abu Hassan Din sama. Bila dia diminta nak suruh buat tahlil arwah, antara perkara yang dia sebut ialah bila nak buat tahlil, dia minta semua ahli keluarga kena duduk ada sekali. Sebab dia kata ahli keluarga pasti sampai, pasti diterima. Orang lain belum tentu lagi sampai ataupun diterima. So ahli keluarga kena dulu duduk bersama waktu nak
nak buat tahlil itu daripada orang lain. Lagi satu Ustaz, tadi Ya, kan saya. ada Ustaz sebut tadi yang siapa tadi, Ammar bin Yasir dan Huzaifah tu, dia Ya, betul. menjawab tadi kan pasal yang dia orang Yahudi minta dia orang tukar agama balik lah kan, bukan berbalik kan. Ya. Tapi dia sebut raditu billah tu kan, raditu billah tu kan, raditu billahi rabba tu kan. Ya. So sebenarnya apa ni, doa apa ni yang zikir ni, zikir saya panggil lah, tak tahulah doa ke zikir kan. Berpunca daripada dia orang lah ya, jawapan dia orang ni, dan sekarang ni dijadikan zikir. Rasa banyak ustaz bawa ni, dan dia orang kata is a very good apa ni, dia macam Baik. jawab, ada yang cakap macam jawapan soalan bocor dalam kubur. Ini Siapa Tuhan adalah kamu? sebahagiannya memang adalah zikir yang Nabi SAW baca pada setiap pagi dan petang. Raditu billahi rabba, bil Islam dina, bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nabi akan baca pada setiap pagi 3 kali. Ini zikir yang Selepas Nabi tu yang SAW Nabi baca ke Nabi yang mulakan? Nabi wallahu alam, saya tak melihat kepada, saya tak semak sirah. Dia kena tengok pada sirah bila Nabi lafazkan itu dan bila kisah ini berlaku, kena semak daripada sirah. Wallahu alam. Saya tak pasti tentang itu. Tapi dah menjadi Tapi amalan zikir ini ada yang Nabi baca sehari, ya betul. Nabi baca pada setiap pagi dan juga pada setiap eloklah diamalkan ya. Sangat baik untuk diamalkan. Dia adalah zikir yang Nabi SAW baca. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada malam ini hingga jam 11 suku. Daripada tadi kita dah lebih masa, saya duk tengok berapa orang participants yang ada ni dan maintain sampai sekarang samalah 22 orang, tak ada yang keluar pun. Masya-Allah, saya sangat kagum. Semua masih ada yang kat sini walaupun yalah di sebalik kamera pun tetap stay sampai habis perbincangan kita. Moga Allah nilai masa ini sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Mudah-mudahan ini antara amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah pada 10 awal Zulhijjah ini, mudah-mudahan Allah terima, insya-Allah. Amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.